Selamat sejahtera saya ucapkan kepada panel Dr. Asya binti Ismail dan Encik Muhammad Noor bin Muhammad. Saya Cecilia Teo Ai Chen dari PISMP Sen 8 ingin membentangkan kajian tindakan dengan tajuk Penggunaan Teknik Pelala bagi meningkatkan penguasaan kata pemeri. Kandungan kajian ini termasuklah pengenalan, fokus kajian, objektif dan soalan kajian, peserta kajian, tindakan, dapatan kajian, refleksi, dan cadangan tindakan susulan. Menerusi kajian yang dilakukan oleh Abdul Rashid Dair Melebet pada tahun 2010, kesalahan tata bahasa yang paling ketara dalam kalangan murid tingkatan 6 berdasarkan ujian yang dijalankan ialah kata pemeri. Menerusi hasil kajian yang dilakukan oleh Suhaila, Siti dan lain-lain pada tahun 2017 pula, terdapat 42.02% kelemahan dalam pembinaan ayat melibatkan kata pemeri dalam sampel email yang dikaji. Dan apa itu kata pemeri? Berdasarkan tata bahasa Dewan edisi yang ketiga, kata pemeri ialah unsur menjadi pemberi hal kepada predikat atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Hasil kajian tersebut telah menunjukkan bahawa penguasaan masyarakat masih lemah dalam tata bahasa, terutamanya kata pemeri, walaupun peserta kajian yang dipilih adalah orang dewasa. Kesalahan yang menjadi kebiasaan perlu diperbetulkan sejak kecil supaya tidak menyalahi hukum peraturan tata bahasa yang betul. Semasa menjalani praktikum pada semester yang lalu, pengkaji mengambil peluang untuk mengenal pasti masalah pembelajaran yang sering dihadapi oleh murid. Pengkaji mendapati murid tidak dapat menguasai kata pemeri kerana tidak dapat mengingati hukum peraturan tata bahasa yang sangat rumit. Jadi, pengkaji berazam untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan teknik pengajaran yang diminati oleh murid, iaitu dengan menggunakan TMK. Murid-murid akan lebih berfokus, berminat dan mengambil bahagian dalam pembelajaran dengan menggunakan TMK di dalam kelas. Kajian ini berfokus untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap kata pemeri ialah dan adalah dengan menggunakan teknik pelala. Teknik pelala merupakan satu teknik pengajaran yang merangkumi peta minda, lagu dan latihan interaktif dalam satu laman web. Peta minda dalam teknik pelala adalah berkaitan dengan hukum peraturan kata pemeri. Tujuan penggunaan peta minda adalah untuk memudahkan peringatan murid terhadap hukum peraturan kata pemeri. Manakala, penggunaan lagu daya di dalam teknik pelala bertujuan untuk meningkatkan perhatian murid terhadap pembelajaran dan membantu murid untuk mengingati hukum peraturan tata bahasa dengan lebih cepat. Pengkaji telah meletakkan hukum peraturan kata pemeri iaitu ialah hanya hadir di depan frasa nama, manakala kata pemeri adalah hanya boleh di depan frasa adjektif dan frasa sendinama dalam lirik lagu daya. Lagu ini juga dihasilkan dengan menggunakan melodi Kalau Rasa Gembira yang sering dinyanyi oleh kanak-kanak. Hal ini disebabkan penggunaan melodi lagu yang biasa didengari oleh murid-murid akan memudahkan mereka untuk mengingati lagu tersebut. Seterusnya, pengkaji juga meletakkan latihan iteratif tentang kata pemeri yang membolehkan peserta kajian menyemak jawapan sendiri. Dengan ini, proses pembelajaran mereka akan berlangsung dengan lebih efektif. Selain daripada itu, kajian ini juga dapat membantu murid-murid yang mempunyai kekeliruan dalam penggunaan ialah dan adalah dengan mengambil kira kebolehtakdiran, kebolehgunaan, kepentingan, kolaborasi, kerelevan kepada sekolah dan kawalan. Oleh itu, pengkaji telah meletakkan 3 objektif kajian. Antaranya ialah, murid dapat membezakan penggunaan kata pemeri ialah dan adalah dengan betul. Murid dapat menguasai kata pemeri ialah dan adalah dengan betul. Murid dapat meningkatkan pelibatan murid terhadap pembelajaran kata pemeri ialah dan adalah dengan betul dengan menggunakan teknik pelala. Soalan kajian ialah, dapatkah murid membezakan penggunaan kata pemeri ialah dan adalah dengan betul? Dapatkah murid menguasai kata pemeri ialah dan adalah dengan betul? Dan yang ketiga,
Dapatkah teknik pelala meningkatkan pelibatan terhadap pembelajaran kata pemberi ialah dan adalah? Pengkaji telah memilih 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan yang lemah dalam ujian diagnostik sebagai peserta kajian. Selain daripada pelaksanaan ujian diagnostik, pengkaji juga menggunakan cara pengumpulan data awal yang lain seperti pemerhatian dan temu bual untuk mendapatkan kepastian dalam pemilihan peserta kajian. Pengkaji memerhati tingkah laku dan pemahaman peserta kajian terhadap kata pemberi untuk memastikan mereka mengalami masalah kekeliruan dalam penguasaan kata pemberi. Melalui temu bual, pengkaji juga dapat memastikan bahawa peserta kajian tidak memahami konsep dan penggunaan kata pemberi secara langsung. Pengkaji telah melaksanakan kajian dengan golongan langkah penyelidikan tindakan yang dinyatakan dalam model Kurt-Lewin. Pada permulaannya, pengkaji akan mengenal pasti idea umum, iaitu pengkaji perlu mengecam masalah yang dihadapi oleh murid terdahulu sebelum memulakan penyelidikan. Pengkaji mendapati masalah murid iaitu kekeliruan dalam penggunaan kata pemberi melalui pemerhatian semasa praktikal fasa kedua. Seterusnya, pengkaji akan merancang tindakan untuk menyelesaikan masalah, iaitu membina dan memperkenalkan teknik pelala kepada peserta kajian. Selepas itu, pengkaji mula melaksanakan tindakan dengan menggunakan teknik pelala terhadap peserta kajian dalam tempoh 4 minggu dengan kaedah seperti temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Analisis dokumen di sini merujuk kepada latihan pengukuhan, ujian pra dan ujian prasca. Seterusnya, pengkaji mengumpul instrumen pengumpulan data seperti borang senarai semak, transkrip temu bual, ujian dan latihan untuk dianalisis. Akhirnya, pengkaji membuat refleksi untuk menilai pencapaian objektif kajian, kekuatan dan kelemahan kajian, serta mengenal pasti masalah kajian yang dihadapi. Dapatan kajian dapat dirumuskan melalui analisis data yang dilakukan. Antara data-data yang dianalisis termasuklah temu bual, pemerhatian, ujian dan latihan pengukuhan. Bagi soalan kajian yang pertama, dapatkah murid membezakan penggunaan kata pemberi ialah dan adalah dengan betul? Persoalan ini dapat dijawabkan melalui transkrip temu bual yang ditunjukkan. Dalam soalan pertama yang berkaitan dengan pemahaman peserta kajian tentang kata pemberi, semua peserta kajian menjawab faham atau mengangguk kepala sebagai tanda faham. Melalui reaksi dan respon yang diberi, pengkaji dapat memahami bahawa teknik pelala berjaya membantu peserta kajian untuk menguasai kata pemberi. Bagi soalan yang kedua, peserta kajian juga dapat menyatakan hukum peraturan tersebut dengan betul. Hukum peraturan yang terdapat dalam Peta Minda dan Lagu Daya dapat diulangi dengan betul oleh semua peserta kajian. Maka, pengkaji dapat memastikan bahawa peserta kajian dapat membezakan kata pemberi dengan betul. Bagi soalan ketiga pula, pengkaji meminta peserta kajian untuk membina kata pemberi. Hasil kajian menunjukkan bahawa semua peserta kajian boleh membina ayat dengan menggunakan kata pemberi dengan betul walaupun ayat yang dibina tidak logik. Justeru, hasil dapatan temu bual ini telah menunjukkan bahawa semua peserta dapat membezakan penggunaan kata pemberi ialah dan adalah dengan betul melalui teknik pelala. Dalam persoalan yang kedua, dapatkah murid menguasai kata pemberi ialah dan adalah dengan betul? Dapat dijawab melalui perbandingan ujian pra dan pasca. Pengkaji akan mengesan sama ada teknik pelala berkesan atau tidak dengan membandingkan markah peserta kajian dalam ujian pra dan ujian pasca. Melalui analisis, peserta kajian telah meningkatkan sebanyak 40 hingga 60% di antara ujian pra dan ujian pasca. Peningkatan ini dapat membuktikan bahawa pemahaman murid terhadap penggunaan kata pemberi telah ditingkatkan melalui teknik pelala. Mereka hanya boleh memperoleh pencapaian yang tinggi apabila peserta kajian benar-benar menguasai penggunaan kata pemberi. Instrumen yang kedua iaitu latihan pengukuhan juga dapat menjawab persoalan yang kedua. Pengkaji telah menggunakan 2 latihan pengukuhan yang berbeza sebagai alat untuk mengukur
pemahaman peserta kajian serta keberkesanan teknik pelala. Latihan pengukuhan diberikan setiap kali selepas teknik pelala diperkenalkan. Dengan ini, peserta kajian boleh mengaplikasikan teknik pelala dengan baik dalam latihan yang diedarkan dan pengkaji dapat menguji pemahaman peserta kajian secara tidak langsung. Graf ini telah menunjukkan bahawa peningkatan peserta kajian pada latihan pengukuhan yang diberi. Pencapaian yang diperoleh oleh peserta kajian pada latihan pengukuhan 1 adalah di antara 60 sehingga 90%. Seterusnya, semua peserta kajian mempunyai peningkatan yang tinggi dalam latihan pengukuhan yang kedua, iaitu sebanyak 80 hingga 100%. Hal ini dapat membuktikan bahawa penguasaan peserta kajian terhadap kata pemeri telah dimantapkan melalui teknik pelala kerana telah mencapai keputusan yang cemerlang dalam latihan yang diberi. Mereka dapat menguasai kata pemeri dengan lebih cepat apabila disokong oleh teknik pelala. Dapatan ini juga disokong oleh Ain Zawani pada tahun 2014, iaitu penggunaan TMK dapat mempercepatkan penerimaan murid serta mampu menjana tahap pemikiran murid. Kita teruskan dengan persoalan yang ketiga. Dapatkah teknik pelala meningkatkan penglibatan murid terhadap pembelajaran kata pemeri ialah dan adalah? Penglibatan murid adalah penting untuk memastikan seseorang murid mempelajari sesuatu kemahiran. Jadi, pengkaji telah mengukur penglibatan murid melalui kaedah pemerhatian. Jadual ini terdapat 5 item pemerhatian yang mencapai 100% dan hanya 1 item pemerhatian yang mencapai 75%. 5 item pemerhatian itu termasuklah perasaan ingin tahu, perhatian peserta kajian, keseronokan, perasaan suka pada latihan interaktif dan juga penglibatan dalam proses pembelajaran. Manakala, item pemerhatian iaitu perasaan suka terhadap lagu Dayak hanya mencapai 75% kerana terdapat seorang peserta kajian di lingkungan tidak. Hal ini kemungkinan besar kerana peserta kajian tersebut merupakan seorang murid yang pemalu dan tidak berani untuk menyanyi. Namun begitu, peratusan yang ditunjukkan masih berada di tahap yang sangat tinggi yang bermaksud peserta kajian mempunyai penglibatan yang aktif apabila pengkaji menggunakan teknik pelala dalam bilik darjah. Dapatan ini juga disokong oleh pendapat Muhammad Nur Hadi dan Zurina Tahir pada tahun 2017, iaitu penggunaan media teknologi dapat mendorong para pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan. Maka, soalan kajian ini dapat dijawab dengan peratusan yang tinggi yang ditunjukkan dalam jadual ini. Selepas menjalani kajian ini, pengkaji juga membuat refleksi untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri. Antara kekuatan yang didapati ialah membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran kata pemeri, meningkatkan kemahiran sendiri untuk membuat kajian, dan juga mendorong guru-guru lain untuk menggunakan teknologi digital. Keputusan positif yang diperoleh dalam kajian yang dilakukan dapat menggalakkan guru-guru lain untuk menggunakan TMK pada PDPC yang seterusnya untuk meningkatkan penguasaan murid dalam bahasa Melayu. Namun begitu, tempo lagu yang terlalu cepat dan penguasaan golongan kata peserta kajian yang rendah merupakan kelemahan yang didapati dalam kajian ini. Jadi, pengkaji telah memikir beberapa cadangan tindakan susulan untuk menambah baikkan kelemahan ini. Antaranya ialah melambatkan tempo lagu. Apabila pengkaji melambatkan tempo lagu separuh daripada tempo asal, peserta kajian dapat mendengar lirik lagu dengan lebih teliti dan jelas. Maka, pengkaji dapat memastikan bahawa semua peserta kajian dapat mengingati lirik lagu dengan lebih berkesan. Seterusnya ialah menambah baikkan peta mindah kata pemeri. Pengkaji perlu melengkapkan peta mindah dengan menambahkan cara penggunaan dan contoh perkataan bagi golongan kata supaya murid-murid dapat meningkatkan penguasaan dalam golongan kata. Selain daripada mengubah suai peta mindah, pengkaji juga mempunyai cadangan lain untuk meningkatkan penguasaan golongan kata murid dengan memperkenalkan permainan belajar kata pemeri. Permainan ini akan memberi peluang kepada murid untuk mengenali golongan kata dalam cara yang menyeronokkan. Jadi,
Mereka dapat mempelajari sesuatu sambil bermain dan meningkatkan pembelajaran mereka ke tahap yang optimum. Sekian sahaja pembentangan saya. Saya berhasrat kajian ini boleh diperkembangkan lagi untuk memanfaatkan dunia pendidikan. Terima kasih.